Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilaika rabbil alamin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifina bika ya rabbil alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, ini adalah sesi kita yang kelima daripada pembacaan kitab Al-Ilal Kabir lil Imam Al-Hafiz Abi Isa At-Tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Sekarang kita masuki bab yang baru, yaitu al-wudu min masjid zakar. Qal Imam Tirmizi rahimahullah al-wudu min masjid zakar. Wa sa'altu Muhammadan an ahadisi masjid zakar. فقال أصح شيء عندي في مسجد ذكر حديث بصرة ابن صفوان صحيح عن عروة عن مروان عن بصرة. قلت له فحديث محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن زيد بن خالد. قال إنما روى هذا الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بصرة ولم يعد حديث زيد بن خالد محفوظا. قلت فحديث عروة عن عائشة وعروة عن أروى ابنة أنيس. قال ما يصنع بهذا؟ هذا لا يشتغل به ولم يعبأ بهما. قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن عنبسة ابن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال مكحول لم يسمع من عنبسة روى عن رجل عن عنبسة عن أم حبيبة من صلى في يوم وليلة 12 ركعة. وسألت أبا زرعة عن حديث أم حبيبة فاستحسنه ورأيته كأنه يعده محفوظا. قال محمد وحديث عبد الله ابن عمرو في مسجد ذكر هو عندي sahih. Ini adalah beberapa hadis yang termasuk dalam satu bab penting dalam perbahasan Imam Tirmizi dalam Ilal dan juga perbahasan Imam Tirmizi dalam kitab As-Sunan, yaitu al-wudu min masjid zakar. Hukum adakah wudu terbatal apabila seseorang menyentuh kemaluan dia. Dalam perbincangan fiqh kita biasa mengetahui bahwa perbahasan ini adalah perbahasan khilafiyah antara fuqaha, dan secara umumnya fuqaha terbagi kepada dua kumpulan. Satu kumpulan yang mengatakan batal wudunya, dia adalah mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad dan lain-lain, dan satu kumpulan yang lain mengatakan tidak batal. Ya, itu pun ramai fuqaha yang berpandangan seperti itu. Dan sekarang ini kita melihat Imam Tirmizi bertanya kepada Imam Al-Bukhari berkenaan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan masjid zakar. Adakah hadis-hadis yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, sahih ke atau tak sahih dari aspek perbahasan riwayat, ya, perbahasan hadis. Imam Al-Bukhari menjawab, kata Imam Tirmizi, wa sa'altu Muhammadan an ahadis masjid zakar faqal asahhu syai'in 'indi fi masjid zakar hadis Busrah ibnati Safwan. Imam Bukhari mengatakan hadis yang paling sahih. Paling sahih di sini maknanya adalah yang paling kuat. Tidak semestinya bermakna hadis tersebut mencapai darjat sahih. Beza antara hadis ini sahih dengan asahhu syai' fil bab. Asahhu syai' di sini maksudnya adalah hadis tersebut hadis yang paling kuat dalam perbahasan berkenaan dengan menyentuh kemaluan membatalkan wudu menurut Imam Bukhari adalah hadis Busrah binti Safwan. Ini adalah juga pandangan Imam Syafi'i dan ramai ulama yang lain. Mereka berpandangan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling kuat dalam berhujjah untuk menetapkan bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudu.
Dan akan tetapi hadis ini sebenarnya mengandungi banyak khilaf dalam apa namanya, dalam sanadnya. Tuan-tuan boleh tengok dalam Sunan Daruqutni, beliau sebutkan banyak apa namanya periwayatan yang menyebutkan perbezaan sanad dalam hadis ni. Semuanya kembali kepada Busrah, akan tapi ada riwayat mengatakan Urwah terus kepada Busrah, ada yang Marwan, dari Urwah ke Marwan ke Busrah, ada yang Urwah Marwan, kemudian ada pegawai daripada Marwan, amil Marwan yang disuruh untuk tanya Busrah dan lain sebagainya. Itu adalah menunjukkan memperlihatkan perbezaan riwayat dalam sanad hadis ni, dalam sanad hadis ni. Bagaimanapun kalau tuan-tuan rujuk kepada kitab Al-Mustadrak Imam Hakim dalam jilid yang pertama, beliau menceritakan adanya perbincangan antara ulama hadis, pakar-pakar ilal pada zaman Imam Ahmad. Jadi mereka berhimpun, Imam Ahmad, Imam Ali ibn al-Madini dan Yahya ibn Ma'in, mereka berkumpul. Ali ibn al-Madini memihak kepada hadis ni adalah hadis sahih daripada Busrah, sedangkan Yahya ibn Ma'in berpandangan hadis ni hadis lemah, dan Imam Ahmad menjadi pengadil di antara mereka berdua. Dan dari perbincangan tersebut boleh kita nampak bahawa Imam Ahmad memihak kepada kalangan yang mengatakan hadis ni adalah hadis sahih. Sebagaimana Imam Al-Bukhari mengatakan apabila berbincang berkenaan dengan perbezaan sanad-sanad ni, beliau mentarjih riwayat yang sahih adalah riwayat mengatakan Urwah an Marwan an Busrah. Urwah Marwan an Busrah. Ini adalah sanad yang riwayat yang paling rajih menurut Imam Al-Bukhari. Akan tapi menjadi isu kemudian adalah adakah kita mensahihkan hadis ni dengan sanad seperti ini atau tak? Hal itu adalah karena Marwan Ibn al-Hakam, dia bukanlah perawi yang disepakati adalah dia. Bahkan Imam Zahabi mencela Marwan dengan mengatakan bahawa Marwan ni adalah pembunuh Zubair, dan kemudian ada isu lah banyak berkenaan dengan adalah dia. Dan ini yang kemudian Imam Al-Bukhari walaupun di sini mentarjih riwayat daripada Urwah an Marwan an Busrah, akan tapi beliau tidak menetapkan hadis ini sahih dalam darjat yang tinggi sehingga dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Kita tak jumpa hadis ini dalam hadis Sahih Bukhari. Akan tapi secara umum kita boleh mengatakan bahawa hadis ini adalah yang paling kuat dalam menyokong mazhab yang mengatakan menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudu, ya. Sebab ada lagi hadis lain yang akan bertentangan dengan hadis ini, yaitu hadis Qais ibn Talq ibn Ali yang meriwayatkan daripada ayahnya dari Talq bin Ali, yang menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, innama hiya bid'atun minka, innama huwa bid'atun mink. Kata Nabi, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu sebab dia adalah sebagian daripada anggota tubuh kita sendiri. Ini yang kemudian dijadikan hujah oleh setengah ahli hadis yang bermazhab Hanafi, yang mengatakan bahawa membatalkan wudu menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Nah, itu secara umum berkenaan dengan hadis Busrah binti Safwan. Imam Asy-Syafi'i kalau kita tengok dalam Kitabul mempertahankan hadis ni dengan cukup kuat, ya, dengan menjawab semua keraguan-keraguan yang dibawakan oleh mazhab Hanafi, terutamanya oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam kitab Al-Hujjah ala Ahli Madinah. Jadi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani walaupun beliau menerima hadis ni berasal daripada Busrah binti Safwan, akan tapi mempertikai perkara ini juga sebab menyalahi kaedah umum balwa. Seolah-olah beliau mengatakan bahawa katakanlah hadis ni sahih, riwayat daripada Busrah binti Safwan, akan tapi isunya adalah kenapa hadis ni tidak diriwayatkan oleh orang lain selain Busrah. Berkenaan dengan kemaluan adalah perkara yang berkaitan dengan semua orang, dan biasanya berkaitan dengan laki-laki lebih kepada perempuan. Hairannya
hadis ini hanya diketahui oleh seorang perempuan, Busrah binti Safwan saja. Dan perempuan pun menurut Muhammad bin Hasan ada isu daripada hafalan dia. Mungkin dia tersilap, mungkin apa sebab ini menyalahi apa namanya perkara yang masyhur, umum balwa, tak akan kita terima daripada seorang perempuan berkaitan dengan hukum hakam yang lebih banyak berkaitan dengan kalangan laki-laki. Itu yang kemudian menjadi illah, walaupun bukan illah dari segi sanad, akan tapi illah dari segi penerimaan yang dapat menjejaskan penerimaan hadis ini di kalangan mazhab Hanafi. Imam Syafi'i jawab perkara tersebut dengan mengatakan bahawa tak ada isu berkenaan dengan umum balwa. Nabi boleh mengatakan hukum ini dan hanya didengar oleh seorang perempuan, hanya diriwayatkan oleh seorang perempuan, tidak diriwayatkan oleh lain-lain. Dan Busrah adalah seorang muhajirah, perempuan yang berhijrah bersama Nabi dan terkenal adalahnya dan lain sebagainya. Nah, ini tetap menjadi khilaf di kalangan fuqaha dan sekaligus menjadi khilaf di kalangan muhaddisin sendiri. Jadi muhaddisin tidak satu pandangan dalam perkara ini sebab mereka pun masih melihat bahawa adanya isu daripada segi daripada aspek sanad, bukan daripada segi aspek umum balwa tadi. Dari segi aspek sanad pun ada isu, sama ada Urwah an Marwan an Busrah, daripada Urwah an Busrah direct, dan lain-lain lagi versi-versi lain yang menurut mereka membawa kepada hukum ittirab dan menjejaskan kesahihan hadis. Okey, kemudian Imam At-Tirmizi berkata, qultu lahu fa hadithu Muhammad ibn Ishaq an Az-Zuhri an Urwah an Zaid ibn Khalid. Bagaimana hadis riwayat Muhammad bin Ishaq daripada Zuhri, daripada Urwah, daripada Zaid ibn Khalid. Jadi ada riwayat Muhammad bin Ishaq meriwayatkan daripada Zuhri. Kita sama-sama tahu bahawa Muhammad bin Ishaq ni bukan perawi best student atau tabaqah ulia daripada ashab Zuhri. Justru Imam Tirmizi bertanya kepada Imam Bukhari bagaimana status hadis ni, riwayat daripada Muhammad bin Ishaq daripada Zuhri, an Zuhri, yang mengatakan Zuhri meriwayatkan daripada Urwah daripada Zaid ibn Khalid. Nah, Imam Bukhari berkata innama rawa hadza Zuhri an Abdullah ibni Abi Bakar an Urwah an Busrah. Kata Imam Bukhari sanad ini silap. Yang betul adalah Zuhri meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Abi Bakar, bukan daripada Urwah direct, akan tapi daripada Abdullah bin Abi Bakar, dan Abdullah bin Abi Bakar meriwayatkannya daripada Urwah, Urwah meriwayatkannya daripada Busrah, bukan daripada Zaid ibn Khalid. Jadi apa yang nak dibawakan oleh Imam Bukhari pertama adalah hadis ini kembali kepada Busrah juga. Jadi hadis yang kita bincangkan berkenaan dengan batal wudu karena menyentuh kemaluan ni kembali kepada Busrah lagi. Bukan riwayat Zaid bin Khalid ni adalah hadis lain yang menjadi syahid atau penyokong riwayat Busrah. Tak. Ini silap Muhammad bin Ishaq. Sepatutnya beliau mengatakan Zuhri an Abdullah bin Abi Bakar an Urwah an Busrah. Bukan Urwah an Zaid ibn Khalid. Bagaimana Imam Bukhari mengatakan bahawa Muhammad bin Ishaq silap adalah karena itu riwayat masyhur daripada ashab Zuhri. Jadi selalu kita ambil kaedah apabila seorang ulama macam Bukhari menghukum silap seorang perawi, maka mestilah karena perawi tersebut menyalahi riwayat yang lebih masyhur, riwayat yang lebih banyak diriwayatkan oleh murid-murid seorang ulama tersebut. Kata Imam Bukhari, Imam Tirmizi, walam ya'udda hadis Zaid ibn Khalid mahfuzan. Imam Bukhari tidak menganggap hadis riwayat Zaid ibn Khalid ni mahfuz. Maknanya hadis ni khata', hadis ni silap. Justru dia bukan mutaba'ah atau syahid, akan tapi dia adalah satu kesilapan dan kesilapan dikira sebagai satu perkara yang tidak dapat menguatkan riwayat lain. Jadi penting untuk kita mengetahui perkara ini. Ramai orang tersilap menganggap satu riwayat ni adalah mutaba'ah atau syahid. Jadi kita sekarang melihat ada sebuah hadis yaitu daripada Busrah binti Safwan yang masyhur berkenaan dengan man massa zakarahu falyatawadda.
sentuh kemaluan membatalkan wudhu, itulah masyhur daripada busrah. Nah, tadi kita dah nampak bahawa kalangan Hanafiyah seperti Muhammad bin Hasan mempertikai hadis ni walaupun berasal daripada seorang sahabat bernama Busrah. Kenapa? Sebab diriwayatkan hanya satu orang perempuan saja. Itu kan isu dia. Hadis ni hanya diriwayatkan oleh satu orang perempuan saja. Nah, ada orang lain kemudian mengatakan tak, Busrah tak seorang diri. Ada riwayat daripada Zaid ibn Khalid. Maknanya Zaid bin Khalid ni menjadi syahid bagi riwayat Busrah. Akan tapi Imam Bukhari mendedahkan bahawa riwayat itu bukan syahid. Itu adalah satu kesilapan yang dilakukan oleh perawi. Justru karena satu kesilapan, dia tidak diterima untuk mengangkat darjat ini lebih tinggi lagi. Jadi tidak dikira sebagai syahid dan tidak memberi kekuatan kepada hadis tersebut. Dan Imam Tirmizi mengatakan lagi ada riwayat lain. Hadis Urwah an Aisyah macam mana? Hadis riwayat Urwah an Aisyah macam mana? Jadi seolah-olah ada lagi selain Busrah, ada lagi riwayat lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Imam Bukhari kembali mengatakan hadis ni hadis silap. Hadis ni sebenarnya bertafarud Umar ibn Zuraih, dan dia bukanlah seorang perawi yang kuat sehingga diterima tafarudnya. Maknanya sekali lagi ini bukan syahid yang menguatkan hadis Busrah. Begitu juga Urwah an Arwa ibnati Unais. Kata Imam Bukhari, ma yusna'u bihadza. Apa awak nak buat apa ni? Hadis ni tak boleh menguatkan hadis Busrah. Hadza la yushtaghalu bihi. Hadis ni tak perlu kita sibukkan diri dengannya. Maknanya hadis ni hadis silap. Walam ya'ba bihima, dan beliau tak anggap hadis tersebut. Ya, ini kaedah penting daripada Imam Bukhari, iaitu hadis yang khata', hadis yang ma'lul, hadis yang berlaku kesilapan dilakukan oleh perawinya, dia tidak layak untuk menjadi mutaba'ah ataupun syahid. Nah, ini pun penting dalam perbincangan berkenaan dengan ilmu hadis. Ramai orang bermudah-mudah mengangkat sesebuah hadis yang lemah kepada darjat yang lebih tinggi, hasan ataupun sahih, karena melihat banyaknya riwayat-riwayat yang diriwayatkan daripada jalur-jalur yang lain. Sebagai contoh tadi riwayat Busrah, kita nak angkat hadis ni, kita kuatkan. Kita takhris, kita tengok ada riwayat Zaid bin Khalid, ada riwayat Aisyah, ada riwayat Arwa binti Unais. Lalu kita mengatakan tengok ada 4 sanad periwayatan. Justru hadis ni terangkat kepada sahih. Tak macam tu. Tidak semua, banyak atau ta'addud riwayat, tidak semua kepelbagaian riwayat mengangkat sesebuah hadis. Ya, jadi tidak semua riwayat-riwayat kita boleh jadikan sebagai mutaba'ah atau kita jadikan sebagai syawahid yang mengangkat status sesebuah hadis. Syarat syawahid dan mutaba'ah yang diterima untuk mengangkat darjat sesebuah hadis adalah, syaratnya adalah paling penting hadis tersebut bukan khata'. Hadis tersebut bukan ma'lul. Jadi hadis ma'lul, hadis khata' tidak boleh dijadikan sebagai mutaba'ah atau pengangkat, menaik taraf sesebuah hadis. Ini penting sekali secara praktikal kita tengok ucapan Imam Bukhari tersebut ya. Lalu mana riwayat-riwayat yang boleh diterima untuk mengangkat sesebuah hadis kepada darjat lebih tinggi? Riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah ringan. Contoh hadis tersebut mursal misalkan. Kalau munqati, ya gugur satu orang perawi, atau riwayat mudallis, ya kita boleh gunakan dia untuk mengangkat riwayat, ya boleh. Jadi sanad itu dikira sebagai kelemahan yang ringan. Dia boleh mengangkat ataupun diangkat kepada darjat yang lebih tinggi. Akan tapi riwayat khata', riwayat ma'lul, maka dia dikira sebagai riwayat yang teruk dan tidak diterima untuk mengangkat sesebuah hadis kepada darjat yang lebih tinggi. Okey, wa haddatsana Muhammad bin Sahal
Ibn Askar al-Baghdadi, kata Imam Tirmizi. Qala haddatsana Abu Mushir. Abu Mushir adalah imam besar di Syam, di Damsyik, thiqah. Qala haddatsani Al-Haytham ibn Humaid, dia seorang perawi saduq. Anil Ala ibn al-Harith, juga seorang perawi saduq. An Makhul, Makhul imam ahli Syam, thiqah. An Anbasah ibn Abi Sufyan an Ummi Habibah. Jadi Makhul meriwayatkan daripada Anbasah ibn Abi Sufyan. Dia seorang ulama tabi'in, thiqah, bahkan dikatakan dia punya ru'yah, maksudnya pernah nampak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah tengok dia masih kecil, pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru dikira sebagai sahabi ru'yah, tapi tak mendengar apa-apa riwayat daripada baginda Nabi. An Ummi Habibah. Anbasah bin Abi Sufyan adalah anak Abu Sufyan. Ummu Habibah pun anak Abu Sufyan, betul tak? Jadi riwayatnya adalah riwayat yang cukup rapat. Ummu Habibah, Anbasah. Anbasah ibn Abi Sufyan, an Ummi Habibah, daripada kakak dia. Ummu Habibah isteri baginda Nabi SAW. Annaha sami'at an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man massa farjahu falyatawadda. Nah, sa'altu Muhammadan an hadzal hadis. Kata Imam Tirmizi, saya tanya kepada Bukhari berkenaan dengan hadis ni. Faqal makhul lam yasma' min Anbasah. Kata Imam Tirmizi, kata Imam Bukhari, hadis ni hadis lemah sebab makhul tidak mendengar daripada Anbasah. Makhul ni memang imam thiqah, imam yang sangat saleh, terkenal sangat hebat, terkenal di Syam. Akan tapi isu dia adalah sering meriwayatkan hadis secara tadlis dan juga sering memursalkan hadis. Dia sering meriwayatkan hadis daripada orang-orang tertentu yang dia tak jumpa. Nah, ini juga adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Makhul daripada orang yang dia tak jumpa. Iaitu beliau mengatakan Makhul lam yasma' min Anbasah. Makhul tak mendengar daripada Anbasah. Rawa an rajulin an Anbasah an Ummi Habibah. Bagaimana Imam Bukhari mengatakan bahawa Makhul tidak mendengar daripada Anbasah adalah beliau berkata sebab beliau meriwayatkan hadis lain, Makhul meriwayatkan hadis lain daripada Anbasah an rajul. Jadi ada perantara antara Anbasah dengan Makhul. Jadi sekarang Imam Bukhari menghukum seorang perawi tidak mendengar daripada perawi lain atau mendengar daripada perawi lain seperti bagaimana caranya sebenarnya. Jadi Imam Bukhari melihat setiap riwayat yang diriwayatkan oleh seorang perawi ini. Kalau kita ingin tahu sama ada Makhul meriwayatkan daripada Anbasah atau ketak, maka kita kena kumpul semua periwayatan yang diriwayatkan oleh Makhul daripada Anbasah. Nah, kalau ada satu riwayat yang jelas-jelas mengatakan haddatsana Anbasah atau mengatakan sami'tu Anbasah, maka Imam Bukhari akan mengatakan bahawa berlaku sama, sudah subut sama antara Makhul dengan Anbasah. Jadi kita kena kumpul riwayat tu. Jadi riwayat-riwayat yang mengatakan an kita asingkan, dan mana riwayat yang dikatakan sami'tu atau haddatsana yang menyebutkan subut liqa kita asingkan. Jadi kalau ada satu kali saja Makhul mengatakan haddatsana atau sami'tu, Imam Bukhari mengatakan maknanya Makhul subut liqa daripada subut sama antara Makhul dengan Anbasah. Akan tapi masalahnya, kata Imam Bukhari, Makhul ni semua riwayat dia daripada Anbasah tak pernah satu kali pun menyebutkan sama. Yang ada hanya an saja. Anbasah, Anbasah. Dan itu yang membuat kita bertanya-tanya, adakah Makhul mendengar daripada Anbasah atau tak? Ada sebut sama atau tak? Nah, ditambah teruk lagi, ada satu riwayat daripada hadis lain di mana Makhul meriwayatkan hadis daripada Anbasah menerusi perantaraan seseorang.
Jadi makhul an rajul an anbasah ini semakin memberikan tarjih di kalangan di sisi Imam Bukhari bahwa makhul tak mendengar daripada anbasah. Kenapa? Periwayatan beliau dalam hadis lain menyebutkan adanya seorang perantara, maknanya terputus antara makhul dengan anbasah. Ini satu kaidah penting untuk kita mengetahui bagaimana mazhab Bukhari dalam subut sama nih. Sebab dia adalah satu mazhab yang sangat masyhur dinisbahkan kepada Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari tidak menghukumkan muttasil periwayatan seorang perawi, melainkan kalau beliau pastikan perawi tersebut pernah menyebutkan dalam satu periwayatan walaupun satu kali saja, beliau pernah menyebutkan kalimat haddatsana fulan atau sami'tu fulan atau kalimat-kalimat lain yang menunjukkan sama antara seorang perawi ini dengan perawi yang lain. Ini adalah subut liqa mazhab Imam Bukhari ya. Jadi dia bukan hanya dalam hadis tersebut dia menyebutkan sama, tapi dari semua hadis-hadis yang lain. Jadi semua periwayatan dia akan kumpul, dia akan tengok pernah tak satu kali saja dia kata sama daripada si fulan. Kalau pernah kita hukumkan subut liqa. Kalau tak pernah maka kita hukumkan terputus antara dalam periwayatan tersebut. Oke, wasa'altu Abu Zur'ah kata Imam Tirmizi an hadisi Ummi Habibah fastahsanahu. Saya tanya hadis berkenaan dengan Ummu Habibah nih, hadis Ummu Habibah nih, yaitu riwayat Makhul an Anbasah an Ummi Habibah. Fastahsanahu. Saya tanya kepada Abu Zur'ah, beliau menghukumkannya hasan. Menghukumkannya hasan. Wa ra'aituhu ka'annahu ya'udduhu mahfuzan. Dan saya nampak seolah-olah Abu Zur'ah menghukum hadis ini mahfuz. Maknanya Imam Abu Zur'ah tidak melihat hadis ini satu hadis yang silap, tidak melihat hadisnya hadis yang silap, akan tapi sekedar terputus saja, dan terputus adalah dikira sebagai satu kelemahan yang ringan. Kelemahan yang ringan, justru beliau menghukum dia sebagai hasan. Itu makna fastahsanahu. Jadi hukumkan hasan karena kelemahan tersebut adalah kelemahan yang ringan saja. Qala Muhammad, Imam Bukhari lalu berkata, wa hadis wa Abdullah ibn Amr fi masjiz zakar huwa indi sahih. Hadis Abdullah bin Amr berkenaan dengan masjid zakar, kata Imam Bukhari, dia menurut saya adalah hadis sahih. Hadis ini hadis apa? Hadis ini sebenarnya adalah tuan-tuan hadis riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Lafaznya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda. Ini riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dan kita nampak di sini Imam Bukhari mengatakan hadis tersebut hadis sahih menurut periwayatan daripada Imam At-Tirmizi. Ini saya bimbang dan takut berbincang tentang perkara ini sebenarnya, akan tapi ada masalah dalam ucapan nih. Masalahnya adalah, adakah betul Imam Bukhari menghukum sahih sebuah riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi? Saya telah tulis satu artikel panjang berkenaan dengan pandangan muhaddisin tentang sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ya, secara umum, secara ringkas saya boleh katakan isunya adalah Amr bin Shu'aib an abihi siapa Abu Amr bin Shu'aib? Amr bin Shu'aib nama dia adalah Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin As. Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin As. Nah, Amr bin Shu'aib an abihi maknanya adalah Amr bin Shu'aib meriwayatkan daripada Shu'aib bin Abdullah. An jaddihi daripada atuknya. Siapa atuknya nih? Atuknya Amr atau atuknya Shu'aib? Sebab Amr bin Shu'aib bin Abdullah bin Amr bin As. Betul tak? Nah, ini yang kemudian para ulama berkhilaf.
sekiranya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, Amr bin Shu'aib daripada ayahnya tak ada isu, Amr daripada ayahnya bersambung. Akan tetapi jaddihi ini siapa jaddi dia? Jad dia. Adakah Jad Amr? Kalau Jad Amr maknanya adalah Abdullah bin Amr bin As, betul tak? Kalau Jadnya Shu'aib, maka dia adalah Amr bin As. Dan kedua-dua riwayat tersebut daripada atunya adalah dikira sebagai sanad yang terputus. Banyak ulama yang menghukumkan riwayat daripada jadnya adalah riwayat yang terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi juga adalah dikatakan sebagai riwayat wijadah. Wijadah itu dia bukan riwayat sama ambil dengar daripada gurunya. Sebab Abdullah bin Amr bin As dia punya sahifah, punya riwayat, dia punya lembaran sahifah. Dia sering menulis hadis di zaman Nabi kan. Jadi ada sahifah Abdullah bin Amr bin As yang disimpan oleh keluarganya, akan tapi tidak diriwayatkan secara oral. Dia diriwayatkan secara tulisan. Dan Amr bin Shu'aib ni ambil wijadah tulisan tersebut dan dia riwayatkan secara wijadah. Dan jumhur ulama mutaqaddimin semua melemahkan riwayat wijadah dan hukumnya sebagai mursal, terputus sebenarnya. Wijadah hanya diterima pada masa-masa berikutnya, pada selepas kalangan mutakhirin saja. Tapi kebanyakan mutaqaddimin mereka menghukumkan wijadah sebagai riwayat yang tidak sahih. Ya, ini sebagian daripada permasalahan yang terkandung dalam sanad Amr bin Shu'aib bin Abi an Jaddihi. Saya galakkan tuan-tuan tengok artikel yang saya tulis. Banyak sekali perbincangan di kalangan al-hadis berkenaan dengan sanad hadis ni. Jumhur mutaqaddimin saya tengok menghukumkan lemah hadis tu. Sanad ni menghukumkan lemah sanad Amr bin Shu'aib bin Abi an Jaddihi. Justru kita tak jumpa sanad ni dalam Sahih Bukhari, kita tak jumpa sanad ni dalam Sahih Muslim, ya, yang muttafaq alaih. Akan tapi setengah ulama hadis belakangan, mula daripada Daruqutni, kemudian dilanjutkan oleh Ibn Hibban, dilanjutkan oleh Al-Hakim, dan lain-lain sebagainya, mereka mula mensahihkan sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Nah, Imam At-Tirmizi di sini meriwayatkan ucapan Imam Bukhari, mengatakan riwayat sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi adalah hadis sahih. Kata Imam Bukhari, wa huwa indi sahih. Adakah Imam Bukhari betul mensahihkan hadis itu? Ataukah tidak? Imam Bukhari tidak mensahihkan hadis ni. Padahal Imam Bukhari menyebutkan sanad Amr bin Shu'aib dalam Tarikh Kabir Imam Bukhari. Beliau seolah melemahkan riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi dalam kitab Tarikh Kabir Imam Bukhari. Nah, saya terjumpa ucapan Imam Zahabi dalam kitab Siyar. Beliau menukil ucapan Imam Tirmizi yang meriwayatkan daripada Bukhari satu ucapan berkenaan dengan Amr bin Shu'aib ni. Jadi Imam Tirmizi mengatakan bahawa Imam Bukhari berkata, ra'aitu Ahmad wa Aliyan wa ammata ashabina yahtajuna bihadisi Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi ma tarakahu ahadun minal muslimin famanin nasu ba'dahum. Ini ucapan Imam Bukhari. Jadi beliau mengatakan ra'aitu Ahmad wa Ali, Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini wa amma ashabina, semua guru-guru kami, mereka berhujjah dengan riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi ma tarakahu ahad binal muslimin, tak ada yang meninggalkan sanad ni daripada kalangan kaum muslimin. Famanin nas ba'dahum, siapa lagi ulama selain mereka? Semua seolah-olah sepakat menerima sanad Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Ini nukilan Imam Tirmizi daripada Imam Bukhari. Menariknya, Imam Az-Zahabi komen. Beliau mengatakan astaba'id sudur hadhil alfaz minal Bukhari. Jadi kata Imam Zahabi, saya macam meragukan hadis ucapan ni keluar daripada Imam Bukhari. Saya meragukan
Bukhari pernah cakap macam ni. Beliau mengatakan, akhafu an yakuna Abu Isa wahim. Saya bimbang Abu Isa At-Tirmizi tersilap dalam menukil ucapan Imam Bukhari. Masya Allah. Jadi Imam Zahabi meragukan nukilan daripada Imam At-Tirmizi yang membawakan ucapan Imam Bukhari yang seolah-olah menukil yang menerima hadis ni Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, dan juga mengatakan bahwa Imam Ahmad, Ali al-Madini dan kebanyakan al-hadis menerima hadis ni. Kata Imam Zahabi, saya bimbang Tirmizi silap. Kenapa? Sebab tak mungkin Bukhari berkata macam tu pada masa yang sama beliau tidak memasukkan sanad Amr bin Shu'aib dalam kitab sahih beliau. Dan itu ucapan Imam Zahabi. Dan kalau kita rujuk lagi kitab Tarikh Kabir, sekali lagi Imam Bukhari seolah-olah melemahkan riwayat Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi. Nah, adakah kita boleh mengatakan perkara yang sama dalam nukilan Imam Tirmizi dalam perkara ini? Yaitu apabila beliau mengatakan, Imam Bukhari mengatakan hadis Abdullah bin Amr fi Masjid Zakar huwa indi sahih. Adakah mungkin Imam Tirmizi kembali melakukan perkara yang seperti disebutkan oleh Az-Zahabi wahim dalam perkara ini atau tak? Ataukah kita boleh mengatakan bahawa mungkin maksud sahih di sini adalah sahih bukan sahih li zatihi, akan tapi sahih li ghairihi. Maknanya hadis ni terangkat karena selari dengan hadis Busrah binti Safwan. Hadis Busrah memang confirm kata Imam Bukhari asahhu syai' fil bab, dan hadis Abdullah bin Amr yang sama lafaznya dengan hadis Busrah terangkat kepada hujjah karena hadis Busrah tersebut. Bukan karena hadis ni sahih dalam peringkat yang tinggi, tak, akan tapi dia sahih untuk menjadi hujjah karena selari dan disokong oleh hadis Busrah binti Safwan. Saya rasa itu adalah tafsiran yang lebih baik daripada kita mengatakan Imam Tirmizi tersilap dalam menukil ucapan Bukhari. Kalau Imam Zahabi dia berani cakap macam tu, tak apalah, dia imam lah. Kan tapi kalau kita kena sangat berhati-hati dalam mengatakan bahawa seorang imam tersilap dalam menukil atau menukil ucapan Bukhari dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Okey, hadis berikutnya, tarkul wudu minal qiblah. Hadis berkenaan dengan hukum batal wudu atau tidak batal wudu karena mencium. Ini adalah satu perbahasan yang juga sangat hot di kalangan fuqaha. Adakah menyentuh perempuan membatalkan wudu ataukah tidak? Kita sama-sama tahu bahawa terdapat beberapa pandangan fuqaha dalam perkara ini. Satu pandangan mengatakan tak batal sama sekali. Dia adalah pandangan mazhab Hanafi. Yang kedua, batal secara mutlak. Dia adalah pandangan Syafi'i. Dan ada yang tengah-tengah. Yakni kalau menyentuh dengan syahwat, batal. Kalau menyentuh dengan tanpa syahwat, tidak batal. Inilah pandangan mazhab Maliki dan juga mazhab Hanbali. Dan ada sebuah hadis yang selalu dijadikan hujah bagi kalangan yang berpandangan bahawa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu, dan hadis tersebut adalah hadis daripada Siti Aisyah yang ditanyakan oleh Imam At-Tirmizi kepada Imam Bukhari pada kesempatan kali ini. Beliau berkata, wa sa'altu Muhammadan an hadisil A'mash an Habib ibn Abi Thabit an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Jadi hadis ini sangat-sangat masyhur. Yaitu hadis daripada A'mash. A'mash adalah Imam Sulaiman bin Mahram al-A'mash, Abu Muhammad al-Kahili al-Kufi, imam siqah yang sangat hebat besar di Kufah. Tak ada isu berkenaan dengan hafalan dan dhabat adalah dia. An Habib ibn Abi Thabit.
Habib juga seorang ulama besar di Kufah, thiqah. An Urwah an Aisyah. Urwah ni yang menjadi isu. Siapa Urwah ni? Ini menjadi isu. Adakah dia Urwah yang terkenal tu, iaitu Urwah Ibn Zubair, imam thiqah min fuqaha sab'ah, yang selalu meriwayatkan daripada Siti Aisyah dan banyak meriwayatkan hadis pada Siti Aisyah, ataukah dia Urwah yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah Habib Ibn Abi Thabit mendengar daripada Urwah yang masyhur tu ataukah tidak? Kalau sekiranya kita mengatakan dia Urwah Ibn Zubair, maka adakah Habib Ibn Abi Thabit mendengar daripada Urwah Ibn Zubair atau tak? Itu menjadi isu utama dalam hadis ni. Kebanyakan mutaqaddimin tuan-tuan adalah macam Bukhari. Beliau berkata, faqal Habib Ibn Abi Thabit lam yasma' min Urwah. Habib Ibn Abi Thabit tidak mendengar daripada Urwah Ibn Zubair. Jadi jawapan Bukhari ringkas saja, akan tapi mengandungi makna yang cukup panjang. Jadi beliau mengatakan bahawa Habib Ibn Abi Thabit memang thiqah, tapi dia tidak mendengar daripada Urwah Ibn Zubair. Justru hadis ni terputus. Dan bukan hanya terputus, hadis ni sebenarnya adalah bukan Urwah Ibn Zubair yang terdapat dalam sanad. Akan tapi dia adalah Urwah Al-Muzani. Urwah Al-Muzani. Dan dia adalah seorang perawi yang tidak thiqah. Nah, ini adalah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan ramai kalangan mutaqaddimin yang lain, sehingga Imam An-Nawawi mengatakan bahawa a'immah hadis mutaqaddimin sepakat hadis ni adalah hadis dhaif. Adalah hadis yang dhaif. Pertama, tidak bersambung antara Habib bin Abi Thabit an Urwah. Kalau kita mengatakan Urwah ni adalah Urwah bin Zubair, maknanya terputus. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah Urwah yang lain, Urwah Al-Muzani, maka dia adalah seorang perawi yang tidak thiqah. Justru dua-dua keadaan membawa kesimpulan kepada hadis ini tidak sahih. Masalahnya adalah pada masa belakangan ni kita nampak macam seolah-olah para pengkaji hadis mula daripada Syekh Ahmad Syakir, Syekh Albani dan ramai ulama-ulama yang lain berpandangan bahawa hadis ini adalah hadis sahih dan mereka menetapkan hadis ini sebagai hujjah untuk mengatakan bahawa menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Bagi saya dia adalah satu pandangan yang sudah tidak selari dengan pandangan ulama hadis yang jauh lebih pakar dan jauh lebih menguasai ilmu hadis berbanding para pengkaji hadis pada hari ini. Wallahu a'lam. Yang berikutnya al-wudu minal qai' war ru'af. Wudu karena qai', muntah, dan ru'af, keluar darah dari hidung. Nah, ini pun berbeza pandangan para ulama. Adakah muntah membatalkan wudu ataukah tidak? Menurut mazhab Hanafi membatalkan wudu. Begitu juga keluar darah membatalkan wudu menurut mazhab Hanafi. Akan tapi menurut mazhab Syafi'i, Maliki dan jumhur yang lain berpandangan bahawa mereka berpandangan muntah dan keluar darah tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu, dan dalil tentang perkara ini cukup banyak dari qiyas. Saya tengok mazhab Hanafi dalam perkara ini kuat daripada qiyas. Dia bukan kuat daripada hadis berkenaan dengan perkara tersebut. Bagaimanapun ada beberapa hadis yang sering digunakan untuk perbincangan dalam bab ni. Salah satunya adalah hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmizi. Qala haddatsana Abu Ubaidah ibn Abi Safar, qala haddatsana Abdus Samad ibn Abdul Waris, qala haddatsana Abi Abdus Samad bin Abdul Waris thiqah, haddatsana Abi Abdul Waris bin Sa'id juga thiqah, an Husain ibn al-Muallim, al-Husain al-Muallim pun thiqah, an Yahya ibn Abi Katsir, imam di Yamamah, qala akhbarani Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i. Auza'i tentulah imam besar di Syam. Tidak dipertikaikan berkenaan dengan adalah dan dhabat beliau. An Ya'ish ibn al-Walid an Ya'ish ibn al-Walid al-Makhzumi. Ya'ish bin Walid di sini adalah Ya'ish ibn al-Walid ibn Hisham bin Muawiyah bin Uqbah ibn Abi Mu'aid ad-Dimashqi.
Ayahnya yaitu Walid bin Hisham dengan anaknya yaitu Ya'ish, kedua-dua adalah perawi thiqah. An Ma'dan ibn Abi Talhah juga imam thiqah di Syam. An Abi Darda, sahabat Nabi yang sangat terkenal di Syam. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftar. Qal falaqitu Thauban fi masjid Dimashq fa dzakartu dzalika lahu faqala sadaq ana sababtu lahu wudu'ahu. Qala Ma'mar an Yahya an Ya'ish an Khalid ibn Ma'dan an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ma'mar an Yahya yakni Yahya ibn Abi Katsir an Ya'ish ibn al-Walid an Khalid ibn Ma'dan an Abi Darda. Di sini kita boleh nampak tuan-tuan ada khilaf riwayat antara Auza'i dengan Ma'mar. Auza'i dengan Ma'mar. Jadi riwayat Auza'i di atas menyebutkan Ya'ish ibn al-Walid an abihi. Dia sebut an abihi. Dan selepas tu an Ma'dan ibn Abi Talhah. Sedangkan Ma'mar meriwayatkan Yahya ibn Abi Katsir an khilaf antara Ma'mar dengan Husain al-Muallim. Ma'mar dengan Husain al-Muallim. Husain al-Muallim menyebutkan Yahya ibn Abi Katsir anil Auza'i an Ya'ish ibn al-Walid an abihi an Ma'dan ibn Abi Talha. Sedangkan Ma'mar ambil juga daripada Yahya ibn Abi Katsir, tapi beliau tak menyebut Yahya anil Auza'i. Beliau menyebutnya Yahya an Ya'ish direct. Ya'ish ibn al-Walid. Lalu Ya'ish ibn al-Walid direct kepada tidak mengatakan daripada an abihi, tapi daripada Khalid bin Ma'dan. Berbeza dengan riwayat Husain al-Muallim, Ma'dan bin Abi Talhah. Kalau dia Khalid ibn Ma'dan, berbeza. An Abi Darda, sama kepada Abi Darda. Ya, kita boleh nampak bahawa riwayat yang dibawakan oleh Husain al-Muallim lebih panjang, lebih banyak perawi, ya kan, berbanding riwayat daripada Ma'mar. Ma'mar lebih ringkas. Dia tidak menyebut Auza'i pertama, dia tak menyebut Ya'ish an abihi yang kedua, dan yang ketiga dia tak menyebut kalimat Ma'dan ibn Abi Talhah, tapi dia mengatakan Khalid bin Ma'dan. Nah, mana yang betul nih antara dua riwayat tersebut? Kata Imam Bukhari, sa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqal jawada Husain al-Muallim hadzal hadis. Kata Imam Bukhari, Husain al-Muallim mentajwid sanad ni. Jawada maksudnya adalah dia menyebutkan sanad hadis ni dengan tepat, dengan lebih lengkap, dengan lebih sempurna. Itu namanya jawada hadzal hadis. Dia menyebutkan sanad hadis ni dengan lebih lengkap, maknanya lebih tepat berbanding riwayat Ma'mar. Justru Imam Abu Isa At-Tirmizi berkata, wah hadis Ma'mar khata. Riwayat Ma'mar silap. Silap dalam berapa tempat? Ada 3 tempat. Sepatutnya Yahya anil Auza'i, itu yang pertama. Yang kedua Ya'ish an abihi, itu yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga sepatutnya Ma'dan bin Abi Talhah, bukan Khalid ibn Ma'dan. Ya, jadi Husain ibn al-Mu'allim nampak lebih hafiz dalam perkara ini daripada Ma'mar. Walaupun Ma'mar juga imam hafiz, akan tapi dalam periwayatan hadis ini, riwayat Husain al-Mu'allim lebih hafiz. Kenapa? Dia sebutkan sanad tu lebih lengkap, lebih sempurna, dan lebih tepat dalam menyebutkan nama perawi. That's why Imam Bukhari mengatakan jawada Husain al-Mu'allim hadal hadis. Ini juga sekaligus mentarjih riwayat Husain al-Muallim berbanding riwayat Ma'mar. Dan riwayat Ma'mar dalam perkara ini adalah silap. Beliau tidak sempurna menyebutkan sanad hadis tersebut sebagaimana yang sepatutnya. Oke, yang berikutnya babul mashi al-khuffain. Qala haddatsana Qutaibah. Qala haddatsana Abu Awana. Qutaibah adalah Qutaibah ibnu Sa'id, dia imam. Qutaibah bin Sa'id al-Baghlani, Abu Raja, imam. Disepakati periwayatannya diambil oleh kutubus sittah semua. Semua a'immah ambil hadis daripada dia.
Qala haddatsana Abu Awanah Waddah bin Abdullah al-Yashkuri juga imam besar. An Abi Ya'fur, Abu Ya'fur nanti ada komen daripada Imam Bukhari, nama dia Waqid. Qal sa'altu Anas ibn Malik anil masah al-khuffain. Faqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu alaihima yamsahu alaihima. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis faqal akhta'a fihi Qutaibah ibn Sa'id. Was-sahih an Anas mauquf Abu Ya'fur ismuhu Waqid wa laqabuhu Waqdan. Ucapan Imam Bukhari ini beliau mengatakan bahwa berlaku kesilapan dalam periwayatan hadis ini. Yang melakukan kesilapan tersebut adalah Qutaibah ibnu Sa'id. Walaupun imam besar dalam hadis, akan tapi beliau tersilap dalam meriwayatkan hadis ini, yaitu sepatutnya hadis ini mauquf. Dia adalah ucapan Anas bin Malik saja tanpa menyebutkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Qutaibah menjadikannya hadis tersebut hadis marfu'. Nah, lalu beliau mengatakan Abu Ya'fur ismuhu Waqid. Ini penjelasan berkenaan dengan nama Abu Ya'fur wa laqabuhu Waqdan. Qala haddatsana Yahya ibn Talhah ar-Yarbu'i qala haddatsana Syarik an Ziyad ibn Ilaqah an al-Mughirah ibn Syu'bah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala khuffai. Sa'altu Muhammadan an hadzal hadis fa ankarahu walam ya'rifhu min hadis Ziyad ibn Ilaqah anil Mughirah ibn Syu'bah. Untuk makluman rekan-rekan sekalian, hukum masah alal khufain dia tak ada khilaf di kalangan fuqaha a'immah, bahkan dikira sebagai ijma ulama semua bahwa dibenarkan seseorang untuk mengusap di atas khuf apabila berwudu sekiranya memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh fuqaha. Antaranya syarat berkaitan dengan khuf itu sendiri mesti menutupi semua anggota yang wajib dibasuh dalam wudu dan mesti dipakai dalam keadaan suci, dan nanti ada khilaf sama ada dibenarkan dalam beberapa hari ataukah dibenarkan sampai bila-bila masa selagi mana tidak batal wudu tersebut. Akan tapi tetap dibenarkan untuk mengusap di atas khuf. Pada masa-masa pertama dulu di kalangan sahabat Nabi dan tabi'in ada perbincangan sama ada boleh atau tak boleh. Ya, dan khilaf tersebut cukup kuat di kalangan tabi'in. Ramai kalangan tabi'in yang ragu-ragu untuk menetapkan keharusan untuk mengusap di atas khuf. Hal itu adalah karena ayat Al-Quran jelas memerintahkan seseorang yang berwudu kena mengusap ke atas kaki dia. Dan tak ada sebutan khuf dalam Al-Quran. Al-Quran hanya mengatakan wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi wajib mengusap kaki ketika wudu. Jadi secara zahir lafaz Al-Quran bagi siapa yang memakai khuf wajib buka lalu basuh, karena itu adalah perintah Al-Quran kan. Perintah Al-Quran itu yang membuat setengah ulama di kalangan tabi'in dahulu di Kufa, kebanyakan di kalangan Irak, mereka ragu-ragu untuk mengatakan boleh mengusap di atas khuf sebagai ganti mengusap kaki dalam wudu. Lah, selepas berlaku perbincangan dan para ulama mendengar terlalu banyak hadis yang membenarkan, yang menceritakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuf, dan hadis tersebut sampai kepada darjat mutawatir, baru kemudian pada masa-masa berikutnya mereka sepakat atas keharusan mengusap di atas khuf dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi hadis-hadis berkenaan dengan masah alal khufain adalah perkara yang dikira tidak ada perbezaan selepas itu. Dan hadis-hadis berkenaan juga dikira sebagai hadis yang mutawatir, dan justru dari segi perbincangan hukum hakam kita tak ada isu berkenaan dengan keharusan mengusap di atas khuf. Ya, bagaimanapun ada beberapa hadis yang kita perbincangkan seperti sekarang nih. Pertama hadis Anas Ibnu Malik. Betulkah Anas Ibnu Malik meriwayatkan
hadis khuf daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah beliau hanya berfatwa bahwa harus mengusap di atas khuf saja. Jadi kita telah bincangkan perkara itu. Yang berikutnya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah, Ziyad bin Ilaqah anil Mughirah ibnu Syu'bah annahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala khuffaih. Hadis ini diriwayatkan daripada Syarik an Ziyad. Syarik adalah seorang perawi yang dhaif. Syarik bin Abdullah Al-Qadhi, walaupun dia faqih, akan tapi hafalan dia dalam periwayatan hadis tidak berapa kuat. Justru beliau termasuk dalam perawi yang dhaif. Nah, justru apabila Imam Bukhari ditanya berkenaan dengan hadis ini, beliau mengatakan fa'ankarahu. Beliau menghukumkan hadis ini munkar. Walam ya'rifhu min hadis Ziyad ibn Ilaqah anil Mughirah bin Syu'bah. Maknanya hadis ini tak ada orang lain yang meriwayatkan daripada Ziyad selain Syarik. Sudahlah perawi ini dhaif, dia bertafarrud pula. Ya, ini yang kemudian membawa hukum munkar daripada Imam Bukhari fa'ankarahu. Bagaimanapun, tuan-tuan, bukan bermakna hadis ini daripada Mughirah bin Syu'bah dhaif, tak. Berbagai sanad-sanad yang lain menjelaskan hadis tersebut memang sahih daripada Mughirah bin Syu'bah. Akan tapi daripada jalur sanad ini saja yang menjadi jadi masalah, yaitu riwayat daripada Syarik an Ziyad ibn Ilaqah. Qala haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Muhammad ibn Fudail, qal an Furat ibn Ahnaf an Uqbah ibn Hurayth qal sa'ala rajulun ibn Umar anil masah al-khuffain faqal imsah faka'anna dhalika thaqula 'ala rajul faqal wa in bal wa in daraba al-khala qala na'am wa rafa'ahu ibn Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'altu Muhammadan an hadzal hadis falam ya'rifhu. Hadis ini juga hadis yang tidak ma'ruf dan hadis yang dinilai oleh Imam Bukhari hadis lemah karena diriwayatkan hanya menerusi sanad ini saja. Jadi maknanya berlaku tafarrud dalam periwayatan hadis ini dan justru bukan suatu hadis yang masyhur, dan Imam Bukhari menghukumkannya dia hadis yang munkar. Dia hukum falam ya'rifku maknanya adalah ankarahu atau munkar. Dan saya rasa itu saja perbincangan kita pada hari ini. Saya tengok rekan-rekan sekalian pun mungkin akan sibuk balik kampung untuk menyambut hari raya. Dan insya Allah kita akan berjumpa semula pada selepas raya insya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.